Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ujian Allah buat mai kat kita ni. Allahu akbar tuan-tuan. Sampai ke tahap percaya ke tak percaya kata COVID-19 ni ada. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau saya terima, saya kata tuan-tuan 10 kali terima. Kerana saya tak rancak main WhatsApp, tuan-tuan lagi rancak. Kalau saya boleh terima benda tu, tuan-tuan tentu terima. Duk mai dekat kita ni video ni, macam-macam punya video duk keluar mai dekat kita ni. Video duk cerita apa? Duk cerita kata ini konspirasi Yahudi. Duk mai kat kita ni. Hak Melayu, hak Indonesia, hak cakap orang putih, duk mai kat kita ni, duk habaq kata apa? COVID-19 ni sebenarnya tak ada apa. Ini konspirasi. Yahudi saja create cerita tentang COVID-19 ni. Nak suruh kita ni jadi syirik kepada Allah. Nak suruh kita ni tak takut Allah, takut dekat kuman. Daripada duk habaq macam ni. Satu pula kata, tuan-tuan jaga baik-baik. Ini cerita COVID-19 ni, ini cerita Illuminati. Kita yang tak pernah tahu apa benda Illuminati ni pun, kita pun terpengaruh. Dan kita pun kata, betul puak-puak ni tak guna betul. Mereka nak perosak orang Islam. Ada kata no, COVID-19 ni, ini grand design. Satu design besar oleh satu golongan kapitalis, golongan nak buat duit, golongan yang duk cari duit ni. Mereka create cerita COVID-19 ni, mereka manipulate angka-angka yang kata orang kena COVID-19 ni, tunjuk sampai berapa puluh juta orang kena dan sebagainya. Lepas itu mereka nak jual vaksin. Ada macam ni biar cerita pun ada, keluar mai juga. Mereka kata, tuan-tuan, tak usah duk peduli, tak usah duk takut dengan COVID-19 ni semua. Ini semua cerita karut. Dia kata, cerita nak merosakkan orang Islam semua. Macam ni cerita sudah keluar. Adakah pasal? Dia kata sampai sembahyang jemaat pun tak bagi buat. Macam ni dia cakap. Adakah pasal? Dia kata sampai sembahyang sah tak boleh nak rapat. Kalau sekiranya kita tak ikut apa yang Nabi suruh, Nabi suruh rapat sah, kita tak rapat. Macam mana kita nak minta doa suruh Allah angkat COVID-19? Allah nak terima. Kalau sekiranya sunnah Nabi pun kita tak ikut. Dia masuk tuan-tuan. Macam jarum peniti masuk, dia jalan ke dalam darah, dia pitikam jantung kita. Kita dengar pun tergedik-gedik. Kita pun baca-baca, benda ni logik. Kita baca-baca, biar betul kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia buat main pula, dia kata takat jemaat tak bagi buat, takat semayang tak boleh rapat, boleh gagah berkira lagi. Ni sampai haji umrah pun tak boleh pergi ni. Apa nak jadi? Dia kata lagu tu. Dia kata sudah sah. Benda ni adalah teori, konspirasi pihak musuh Islam saja dia nak bagi kita takut dengan benda-benda yang macam ni. Sedangkan benda-benda ni adalah benda yang sengaja dicipta untuk nak rosakkan orang Islam. Dia persoalkan, betul ke ni? Duk ikut SOP ni, betul ke? Oh, ustaz duk baca kitab tak payah pakai, kita duk dengar kena pakai. Dia pikir tu pula dah. Oh, hampir restoran boleh, hampir supermarket, hampir shopping mall boleh. Oh, main masjid ni lagu banyak pantang larang. Dia duk main ni tuan-tuan, kita dengar pun dia masuk pergi sampai ke hati, dia pergi pusing dalam otak kita. Kita pun duk fikir-fikir, betul juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalannya, tuan-tuan, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia kata kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabah faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم
qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Innama kana yakfihi an yatayammama ya'sira aw ya'siba ala jurhi khirqah summa yamsahu 'alayha wa yaghtasila sa'ira jasadih. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Abu Daud kata hadis ini hasan, tetapi Ibnu Sikin, satu ulama hadis, nama dia Ibnu Sikin, dia kata hadis ini sahih. Apa cerita dia? Jabir bin Abdullah, dia ni sahabat, dia meninggal tahun 78 Hijrah. Jabir bin Abdullah, dia kata apa? Kami satu hari keluar musafir, satu geng keluar musafir. Seorang daripada geng kami yang keluar ni, tak tahu macam manakah sudah kena batu seketui di kepala dia. Kan? Jadi kita ada buat kereta di highway ni, pak kata, cermin kereta retak 1000. Satu ketui batu tak tahu main mana. Geng majlis bandaraya misi rumput batu lompat mereka, ataupun kita lalu dekat jejantas ada budak nakal duduk di atas saja, duduk punggai batu bagi kena, kita tak tahu. Tapi yang pentingnya batu sudah kena cermin kereta. Sahabat Nabi keluar musafir, hak seorang ni sudah kena batu, pam kena kepala, cedera parah kepala dia. Dalam pada kepala sudah luka cedera parah ni, summah talama. Kata hadis tu, tidur mimpi pula, mimpi yang nak mewajibkan kena mandi. Dalam kepada kepala duk berdarah tu, dia pergi mimpi elok macam ni. Fasa'ala ashabah, bila dia bangkit tidur, Allah, dia kata, yang kepala ni parah, dengan cari kain duk bungkus dengan apa, yang dia pergi jadi mimpi macam ni, nak kena mandi wajib. Dia tanya kawan-kawan dia, kata dia, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dia tanya kawan-kawan dia ni, aku hampa tahulah aku kena kepala ni. Tadi aku sudah mimpi. Macam mana nak selesai masalah aku kepala jadi macam ni? Macam mana nak selesai? Bolehkah aku pakai tayamum saja untuk nak membolehkan aku semayang aku apa semua ni? Bolehkah? Faqalu, jawab kawan-kawan ni, dia kata, man najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma'. No. Dia kata, cerita dia, hang mimpi, hang kena mandi. Hang pun boleh kan? Kena ayak boleh kan? Dia kata. Dia kata boleh lah, tapi sakit lah. Hang kena mandi. Ni mufti-mufti ada kat tepi-tepi kampung ni. Oh, dia kata tak ada rukhsah, tak ada kelonggaran. Hang tak boleh pakai tayamum saja untuk nak sembahyang, tak boleh. Hang kok mana pun cerita mimpi ni hang nak kena mandi. Itu keputusan dia. Itu pendapat kami. Dia pun bila beralih, kau ni kata lagu tu, kau ni kata lagu tu, tengok dia ni pun nampak janggut garang, tengok dia ni pun nampak kemai. Faghtasalah, pergi mandi. Kata apa dalam hadis tu? Famata, mati dia. Bersebab musababkan kepada kepala cedera parah yang sepatutnya tak boleh kena ayak, tapi kawan-kawan kata hangkuk mana pun kena mandi. Dia dengar depan ni, dia pun pergi mandi. Famata, hadis tu kata apa? Mati dia. Bersebab musababkan mandi tu, mati dia. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Benda sudah jadi, balik ke Madinah, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada kawan kita seorang sudah jadi macam ni. Dia kepala dia kena batu, cedera parah, dia pergi mimpi, lepas tu macam mana nak buat? Kami pakat suruh dia mandi. Mandi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jalan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar cerita tu, Nabi kata apa? Nabi kata qataluhu. Nabi kata hampa bunuh dia. Satu orang cedera parah kepala yang sensitif, tidak boleh kena ayam, hampa pergi suruh dia mandi,
bersebab musababkan dia mandi itu, dia sudah mati. Qataluhu. Nabi kata hampa bunuh dia. Qatalahumullah. Nabi kata dengan kerana hampa piduk kata benda ni lagu ni dan dia ikut cakap hampa dan sekarang dia sudah mati, qatalahumullah. Allah akan bunuh hampa. Nabi kata. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Nabi kata awak tak tanya orang kalau tak tahu. Bukankah ubat kepada kebodohan? Nabi kata al-'ayy, bodoh. Ubat kepada kebodohan itu ialah tanya. Hampa mandai-mandai pergi buat cerita macam ni, ini sudah jadi kepada kawan hampa, kepada saudara hampa. Innama kana yakfihi an yatayammam. Nabi kata sebenarnya cukup dengan tayamum sahaja kepada dia ni. Dia tak payah pergi mandi, tayamum. Tayamum macam mana tuan-tuan? Ni nak ganti mandi wajib ni, tayamum macam mana? Bukan pergi rolling dalam debu tu. Pergi terjun atas debu, rolling daripada rambut sampai ke... Bukan. Tayamum ni apa? Tayamum ni guna debu yang bersih, sapu muka dan 2 tangan. That's it. Habis ni mandi macam mana ni? Bukan cerita nak semayang. Ni cerita mandi ni. Macam mana? Mandi pun itu cara dia. Nabi kata, ini ilmu. Ini ilmu. Atau Nabi kata apa? Wa ya'sira au ya'siba ala jurhihi khirqah. Nabi kata ataupun buat apa? Kawasan yang luka tu berbalut, berbandage, bersimen misalnya. Bila nak semayang, Nabi kata apa? Titikkan air di atas balutan itu dan sapu aja. That's it. Kamu sudah boleh sembahyang. Itu penyelesaian kepada orang yang kena masalah macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata apa? Summa yamsah 'alaiha, sapu di atas kain balut tempat luka tu, sapu di atas dia, wa yaghsila sa'ira jasadi. Kalau nak mandi, kawasan anggota lain boleh mandi, tapi kawasan cedera tu jangan pergi duduk jurih air. Memadai dengan titik air dan sapu. Hadis itu hadis sahih menurut Ibnu Sikin, dan Imam Abu Daud kata hadis itu hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi suruh dia dimandi. Pasal apa? Pasal sebahagian daripada sahabat Nabi duk ingat ini perintah Allah. Perintah Allah apa dia? Nak angkat hadas besar kena mandi. Depa faham yang tu dan depa tak faham rukhsah. Dia faham macam tu. Itulah yang berlaku kepada kita pada hari ini. Bila mai COVID-19 ni, macam-macam pendapat sudah keluar. Tak mau ikut SOP yang ditentukan. Pasal apa? Pasal dia duk torah, dia duk reka, dia duk cari jalan, dia nak abang kata tak payah ikut SOP ni. Tuan-tuan, katalah kita tak ikut. Kita buat macam biasa, semayang semua rapat-rapat. Katalah buat macam tu. Katalah ia menjadi sebab kepada satu masjid ataupun 50% daripada orang yang ada ni kena COVID-19 ni. Bukan sahaja kebodohan kita menyebabkan benda ni jadi lagu tu, bahkan dia membawa fitnah kepada agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita suruh patuh SOP ni bukan cerita yang diputuskan oleh mufti-mufti Malaysia sahaja. Tuan-tuan, bukan mufti daripada Perlis sampai ke Sabah, Sarawak berbincang buat keputusan macam ni. Bukan tuan-tuan. Ini keputusan untuk nak buat SOP ini melibatkan ulama satu dunia. Alim besar Syekh Al-Azhar di Universiti Al-Azhar pun kata macam ni. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun kata macam ni. Ulama besar di Qatar, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun kata macam ni. Ini bukan soal Illuminati. Ini bukan soal agenda Yahudi. Tetapi ini diputuskan oleh orang-orang yang alim agama. Mereka buat keputusan macam ni. Semua sependapat suruh ikut SOP ni. Mereka bukan suka-suka kata buat macam tu, buat macam ni. Tetapi semua benda ni telah dibincangkan,
Dan sebelum mereka buat keputusan, pihak-pihak yang berwibawa dah brief mereka dah. Saintis yang duduk dalam makmal, duduk buat kajian tentang virus, sudah bagi briefing dekat mereka. Doktor-doktor pakar yang terlibat dalam bidang-bidang ni secara langsung dah pergi bagi briefing dekat mereka. Hasil daripada semua benda ni mereka garapkan dan mereka buat keputusan SOP ni mesti dibuat. Pasal apa? Pasal COVID-19 ni cara katanya apa? Dia mesti diputuskan rantaian dia. Putus rantaian ni maksud dia apa? Kita bagi dia tak ada peluang untuk nak pergi ke orang lain. Kita putuskan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah benda yang berlaku sebenarnya. Syarah hadis yang kita baca tadi, hadis yang sahabat kena batu, luka, balut, kemudian dia mimpi ni, syarah dia, dalam syarah dia kata apa? Ja'al Islam muyassiran wala mu'assiran. Yahfazu arwahan nas. Itu dalam syarah. Dia kata maksud hadis tu apa dia? Dia nak beritahu kata Islam ni mai nak bawa kesenangan dan kemudahan, bukan nak bawa kesusahan dan kepayahan. Islam mai ni untuk kebaikan kita. Yahfazu arwahan nas, nak menjaga. Islam ni nak menjaga nyawa manusia yang ada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, kita sebagai manusia disuruh berusaha dan bertawakal. Usaha apa dia? SOP ni usahalah. Ini usaha kita. Selebihnya kita serah kepada Allah.